Merdeka. 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 Kiri kanan merdeka. 左右独立。我相信昨天我们都带着爱国的情怀庆祝我们的国庆日。 Saya percaya setiap kita membawa satu perasaan merdeka untuk merayakan hari kemerdekaan kita. Amin. Amin. 昨天我们的教会也在庆祝，对不对？ Semalam gereja kita juga sedang merayakan hari kemerdekaan, benar? 我们举办了烹饪比赛。 Kita telah melakukan satu perlombaan lomba masak. 我们在这个照片看到前3名， Kita bisa melihat dari foto ini ada juara 1, 2, 3. 第1、第2和第3。 Juara 1, 2, dan 3. 第1名的可以站起来吗？ Yang juara pertama boleh berdiri, silakan berdiri. 哇，我们给他们鼓掌一下。第2名的在哪里？ Yang juara 2 di mana? 可以站起来吗？ Silakan berdiri, boleh berdiri. 第3名的在哪里？ Di mana yang juara 3? 谢谢。 Terima kasih. 昨天烹饪比赛，我看每一个参加比赛的小组都非常的高兴快乐。 Semalam ada lomba masak dan saya melihat setiap kelompok yang mengikuti perlombaan itu mereka sangat sukacita dan gembira. 每一个小组都这样的团结， Begitu setiap kelompok begitu bekerja sama, 而且他们那么的分工合作，预备美食。 mereka begitu bersatu dan membagi tugas mempersiapkan makanan. 更重要的，他们所预备的美食不是自己吃， Yang paling penting adalah makanan yang mereka sediakan itu bukan untuk makan sendiri saja. 他们在乎彼此分享。 Mereka peduli terhadap sesama dan mereka membagi. 这是一个何等美好的团契生活！ Itu adalah satu kehidupan persekutuan yang begitu indah. 谢谢你们在乎并支持我们教会所举办的活动。 Terima kasih kepada Anda yang telah peduli dan telah mendukung pekerjaan gereja kita, kegiatan 各位 gereja. 弟兄姐妹，在乎是一个非常重要的心态。 Saudara-saudari, peduli itu adalah satu sikap yang begitu penting. 你们知道为什么我们的国家能够独立吗？ Apakah Anda mengetahui mengapa negara kita bisa merdeka? 为什么？ Mengapa? 因为在过去有很多国家英雄在乎我们国家的存亡。 Karena dulunya, sebelumnya ada pahlawan negara kita yang peduli terhadap keberadaan negara kita. 他们奋不顾身去赶走那些侵略我们国家的敌人。 Mereka dengan sekuat tenaga mempertaruhkan nyawa hidupnya untuk mengusir musuh-musuh yang menyerang negara kita. 所以今天我们能够享受一个独立的国家生活。 Sehingga hari ini kita bisa menikmati kehidupan yang merdeka. 我们作为基督徒， Sebagai umat Kristen, 我们晓得，我们之所以能够蒙恩得救，也是因为上帝在乎我们。 kita bisa mengetahui, kita bisa diselamatkan oleh kasih karunia karena Tuhan peduli terhadap 耶 setiap 稣 kita. 基督在乎我们，来到这个世界上拯救我们。 Tuhan Yesus peduli terhadap kita semua dan Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. 使我们可以因着相信他蒙恩得救。 Sehingga kita karena percaya kepada Dia, maka kita akan diselamatkan oleh kasih karunia. 因此呢，在今天特别的主日里面，也就是在慈善主日里， Sehingga hari ini, pada hari istimewa ini adalah hari komisi sosial. 我们要一起来思考一个主题，就是你在乎吗？ Kita mau men-sharingkan satu tema, yaitu apakah Anda peduli? 我们祷告。 Mari kita bersatu dalam doa. 亲爱的天父，这时候你2位仆人要传递你的心意。 Tuhan, pada saat ini kedua hamba-Mu mau menyampaikan firman-Mu. 我们软弱，求你使我们刚强。 Tuhan, kita adalah lemah, kiranya Tuhan menguatkan kami. 求你使用我们能够同感一灵，把你的心意表达清楚。 Bantulah kami agar kami bisa bersatu hati untuk menyatakan keinginan-Mu dan kehendak-Mu. 愿你的名被荣耀。 Kiranya nama-Mu dimuliakan. 奉主耶稣名祷告， Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹，如果我问你们的话呢，
你们比较在乎自己还是在乎别人呢？ Saudara-saudari, jikalau saya bertanya, apakah Anda lebih peduli pada diri sendiri atau lebih peduli terhadap orang lain? 我相信，如果我们要谈成的话，我们都倾向于在乎自己。 Saya percaya dan jikalau kita mau jujur, kita semua pasti cenderung lebih peduli terhadap diri 我们 sendiri. 很在乎自己的家人， Kita sangat peduli terhadap keluarga kita. 我们很在乎我们的工作和事业， Kita juga sangat peduli terhadap pekerjaan dan bisnis kita. 我们很在乎自己的健康。 Kita sangat peduli terhadap kesehatan kita. 当我们身体有病的时候，我们因着过度在乎自己的健康，每天都在想，很压力。 Dan ketika kita sakit, kita akan terlalu peduli sehingga sampai kita mempunyai tekanan. 其实在乎自己、爱自己，并没有什么错。 Sebenarnya mengasihi diri sendiri dan juga peduli terhadap diri sendiri itu tidaklah salah. 然而，我们作为基督徒，我们知道神不但要求我们在乎自己、爱自己， Dan sebagai umat Kristen kita mengetahui Tuhan meminta kita untuk tidak hanya peduli pada diri sendiri dan mengasihi diri sendiri. 神也要求我们爱他和爱人如爱自己。 Tuhan juga meminta kita untuk mengasihi diri kita sendiri, mengasihi sesama dan juga mengasihi Tuhan. 爱人就是爱神的具体表现。 Mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia itu adalah perilaku pernyataan yang konkret. 我们不能够单单说我爱神，但却对我们周围的人漠不关心。 Kita tidak bisa mengatakan saya mengasihi Tuhan, tetapi terhadap orang sekeliling kita tidak peduli. 这就是使徒约翰所说的：不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。 Ini seperti yang dikatakan Rasul Yohanes, yaitu barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 耶稣甚至教导，爱神和爱人如爱自己，就是律法和先知书的总纲。 Tuhan Yesus mengajarkan mengasihi manusia, mengasihi diri sendiri dan juga mengasihi Tuhan itu adalah isi dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. 这样我们可以明白，爱神和爱人是分不开的事情。 Sehingga kita bisa mengerti mengasihi orang, mengasihi sesama dan juga mengasihi Tuhan itu adalah hal yang tidak bisa dibedakan. 所以，一个真正蒙恩得救的基督徒， Sehingga seorang Kristen yang diselamatkan oleh kasih karunia, 他必然会以神的爱去关心、在乎别人的需要。 sehingga dia akan dengan kasih Allah untuk peduli dan memperhatikan kebutuhan orang lain. 这就是我们今天所要看的经文，也就是在马太福音第25章31到40节所要表达的信息。 Dan ini juga adalah ayat Alkitab yang akan kita baca, yaitu tertera dalam kitab Matius pasal 25 ayat 31 sampai 40. 通过这段经文呢，耶稣告诉我们，一人的生命很自然的会流露出神的爱。 Dengan melalui ayat ini Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita, hidup orang yang benar itu akan secara otomatis mengalir kasih Allah. 我们会以神的爱去关心和满足别人的需要。 Dengan kasih Allah kita bisa perhatikan dan memenuhi kebutuhan orang lain. 让我们来看经文， Mari kita melihat ayat Alkitab. 马太福音第25章31节。 Matius pasal 25 ayat 31. 当人子在他荣耀里统着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。 Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama datang dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. 这一段经文告诉我们呢，有一天在审判的日子，耶稣会在他的荣耀里来到这个世界。 Ayat ini memberitahukan kepada kita pada hari penghakiman Tuhan Yesus dengan para malaikat akan datang ke dunia. 那么当耶稣基督来审判万民的时候呢，他会做一件事情。 Dan ketika Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menghakimi dunia, dia akan melakukan satu hal. 在32节到33节这样记载，万民都要聚集在他面前，他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊、山羊一般，
把绵羊安置在右边，山羊在左边。 Tercatat dalam ayat ke-32 dan 33, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. 那这两节经文很清楚告诉我们什么呢？ Ayat ini memberitahukan kita dengan jelas, 当耶稣和他的众天使降临的时候， ketika Tuhan Yesus dan para malaikat datang, 他会把万民，这个万民包括基督徒和非基督徒都聚集在一起。 Dia akan mengumpulkan seluruh umat bangsa, itu termasuk orang Kristen dan non-Kristen. 然后在这万民当中，耶稣会分别出来，把义人放在他的右边，把罪人或者是恶人放在他的左边。 Dan di antara sekelompok bangsa ini Tuhan akan memisahkan, menempatkan orang yang benar itu di sebelah kanan dan menempatkan orang berdosa di sebelah kiri. 义人和罪人到底有什么分别呢？ Apa perbedaan antara orang benar dan orang berdosa? 义人是指那些相信并接受耶稣基督为救主的人。 Orang yang benar itu adalah ditujukan pada orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. 罪人是指那些不相信并不接受耶稣为救主的人。 Orang berdosa adalah orang yang tidak percaya dan tidak menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. 耶稣基督告诉我们，在审判的日子，在神的眼光只有两种人：义人和罪人。 Pada hari penghakiman, Yesus mengatakan kepada kita hanya ada dua jenis orang, yaitu orang yang benar dan orang berdosa. 请问， Permisi tanya, 将来在审判的日子， kelak pada hari penghakiman, 我们会在右边还是在左边？ kita bisa berada di sebelah kiri 我 atau sebelah 我要先 kanan. 问这个诗班人员， Saya mau bertanya pada paduan suara, 你们会在右边还是左边？ Anda bisa berada di sebelah 右 kiri 边 atau 感 kanan? 谢主。 Sebelah kanan, 现 terima 在你 kasih 们 Tuhan. 觉得相信自己会在右边的人，请你们举个手，表 Orang 示一 yang 下。 percaya bahwa dirinya sendiri berada di kanan, silakan acungkan tangan. 感谢主。 Puji Tuhan. 认为自己会在左边的人，请你们举个手，表示一 Orang yang 下。 menganggap bahwasanya dia akan berada di sebelah kiri, silakan tunjuk tangan. 觉得不太清楚会在左边还是在右边的，举两个手。 Jikalau yang tidak mengetahui, tidak jelas berada di kiri atau kanan, silakan acungkan kedua tangannya. 原来还是有人举 Ternyata 两个 masih, 手哦。 ternyata masih ada orang menunjukkan dua tangannya. 弟兄姐妹，我相信呢，当我们相信耶稣基督的时候，我们都相信我们会在右边。 Dan saudara-saudari, kita percaya bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita pasti akan berada di sebelah kanan. 为什么呢？ Mengapa? 因为右边的人是那些因为相信耶稣基督而蒙恩得救。 Karena orang yang di sebelah kanan itu adalah orang yang percaya dan diselamatkan oleh kasih karunia. 可能有些人不敢表示在左边还是在右边， Mungkin ada 是因为他们看自己今天的生活不完美，还是常常犯罪。 Mungkin ada sebagian orang tidak berani menyatakan dia berada di kiri atau di kanan, mungkin karena dia melihat kehidupannya sehari-hari masih belum sempurna dan sering berdosa. 他们不太相信自己是一个义人， Mereka kurang percaya mereka adalah orang yang benar, 所以不太确定啊，不知道要在左边还是在右边。 dan mereka kurang pasti apakah di sebelah kiri atau di sebelah kanan. 但是，亲爱的弟兄姐妹，我们又很清楚，当我们讲到义人的时候， Tetapi saudara-saudari, kita harus jelas ketika kita mengatakan orang yang benar, 不是指那些从来或者是完全不会犯罪的人。 bukan ditujukan kepada orang yang tidak pernah berbuat dosa. 我们的信仰最基本的就是因信称义。 Dasar hakikat daripada iman kepercayaan kita adalah dibenarkan oleh karena iman. 什么是因信称义？ Apa yang disebut dengan dibenarkan oleh karena iman? 不是因行为称义，而是因信称义。 Bukan dibenarkan oleh karena perilaku, tetapi dibenarkan oleh karena iman. 所以，请大家读一下因信称义是什么。 Sehingga mari kita membaca apa yang dimaksud dengan dibenarkan oleh karena iman. 字够大吗？请你们读啊，来，1、2、3。 Iman
得以进入神永恒的国度。印尼文 Bahasa Indonesia. Dibenarkan karena iman. Orang yang percaya dan menerima karya keselamatan Yesus Kristus di atas kayu salib sehingga diterima oleh Allah sebagai manusia yang benar tanpa dosa, menerima status orang benar dari Allah baik sekarang maupun pada hari penghakiman. Kelak tidak lagi divonis berdosa sehingga boleh masuk ke dalam kerajaan Allah yang kekal. 够清楚吗？ Apakah cukup jelas? 因信称义太短了，但是解释出来很长。 Dibenarkan oleh karena iman itu terlalu pendek, tetapi jikalau dijelaskan itu sangat panjang. 你是属于因信称义的人吗？ Apakah Anda termasuk dalam orang yang dibenarkan karena 所以将 iman? 来耶稣来的时候，你会在右边还是在左边？ Sehingga ketika kedatangan Tuhan Yesus, Anda bisa berada di sebelah kiri atau kanan. 相信会在右边的举手。 Orang yang percaya berada di sebelah kiri, kanan itu silakan tunjuk tangan. 那么还有人不举手是什么意思啊？ Jadi ada yang tidak menunjukkan tangan itu apa artinya? 希望你们也会在右边。 Kita juga berharap Anda semua berada di sebelah kanan. 在右边的人可以进入神永恒的国度。 Orang yang berada di sebelah kanan itu bisa masuk ke dalam kerajaan Allah yang 在 kekal. 34节记载，于是王要向那右边的说：“你们这蒙我父赐福的，可以来承受那创世以来为你们所预备的国。” Di ayat ke-34 dikatakan, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. 可是我的问题是呢，我们如何确定自己是一个因信称义的人？ Tetapi pertanyaan saya adalah, bagaimana kita bisa memastikan diri kita sendiri adalah orang yang dibenarkan oleh karena 我们 iman? 如何确定？ Bagaimana kita bisa memastikan? 因信称义的人，他的外表有什么可以证明他是一个义人呢？ Orang yang dibenarkan oleh karena iman itu, secara tampak dari lahiriah itu, apa yang bisa membuktikan dia adalah orang yang benar? 有什么可以证明我们是义人？ Apa yang bisa membuktikan kita adalah orang yang benar? 在乎别人的需要。 Yaitu peduli terhadap kebutuhan orang lain. 我们愿意以神的爱去关心和满足别人的需要。 Kita mau dengan kasih Allah untuk peduli dan memenuhi kebutuhan 我 orang 们看 lain. 接下去的经文是很清楚的，耶稣说：“因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我做客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。” Ayat 35 sangat jelas dikatakan, sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku di penjara kamu mengunjungi aku. 耶稣在这里提到饿，提到渴，还有赤身露体，坐在监牢里面等等。 Tuhan Yesus di sini menyebutkan lapar, haus, dan berada di telanjang dan juga berada di penjara dan lainnya. 耶稣提到这些，代表不同人的需要。 Tuhan Yesus menyebutkan ini semua melambangkan kebutuhan manusia yang berbeda. 这并不是说我们每个人都要去监牢去探访那些囚犯。 Ini bukan berarti setiap kita harus ke penjara untuk membesuk para narapidana. 也不是说我们一定要去医院去看病人。 Dan juga tidak berarti kita harus ke rumah sakit untuk membesuk orang yang sakit. 当然能够去的时候是很好了。 Tentu saja jikalau kita bisa pergi itu sangat baik. 但是在这里，耶稣所要表达的不只是这些。 Tetapi yang di sini yang ingin Tuhan Yesus nyatakan bukan hanya ini 耶 saja. 稣要我们看我们周围的需要。 Tuhan Yesus menginginkan kita melihat orang di sekeliling kita akan kebutuhan mereka. 在我们的周围有什么人有需要，我们去关心，我们去帮助他们 Di。sekeliling kita ada siapa yang membutuhkan bantuan, kita pergi kita untuk peduli dan membantu mereka. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudara yang kekasih, 在耶稣的眼里， di mata Tuhan, 我们关心和满足别人的需要，等于关心和满足神的需要。
kita membantu, kita peduli dan memenuhi kebutuhan orang lain sama seperti kita telah peduli dan membantu kebutuhan Tuhan Yesus. 这表示每个人在上帝的眼光是宝贵的，是有价值的。 Ini berarti setiap kita di mata Tuhan itu adalah begitu berharga dan bernilai. 不分种族肤色，不分高低， Tidak membedakan suku, ras, dan tidak membedakan tinggi dan rendah. 在神的眼光都是一样。 Di mata Tuhan itu adalah sama semuanya. 因为人是神创造的，是属于神的。 Karena manusia itu adalah diciptakan oleh Tuhan, adalah milik Tuhan. 我们都是神的儿女， Kita semua adalah anak-anak Allah. 所以神把我们看为宝贵。 Tuhan memandang kita adalah begitu berharga. 坐在一个人的身上，就是坐在他的身上。 Dilakukan pada satu diri orang tertentu telah dilakukan pada diri Tuhan. 这是很明显的真理。 Itu adalah kebenaran yang sungguh nyata. 在37到40节这样记载，一人就回答说：“主啊，我们什么时候见你饿了，给你吃；渴了，给你喝？什么时候见你做客旅，留你住，或是赤身露体，给你穿？又什么时候见你病了，或是在监里来看你？”王要回答说：“我实在告诉你们，这些事你们既坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是坐在我的身上。” Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. 请注意看最后一节， Perhatikan ayat yang 耶 terakhir. 稣说：“坐在最小的弟兄身上，就是坐在他的身上。” Tuhan Yesus mengatakan, kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, 这个 kamu telah 最 melakukannya 小 untuk 的 aku. 弟兄是指什么人？ Saudaraku yang paling hina itu ditujukan pada siapa? 约翰卫斯理说，这里所说的最小的弟兄，是代表那些被社会遗忘或忽视的人。 John Wesley mengatakan, saudaraku yang paling hina ini ditujukan kepada orang yang telah diabaikan oleh orang lain dan diabaikan oleh masyarakat. 他认为对这些人的关怀和帮助是基督徒生活中不可或缺的部 Dan 分。 dia menganggap bahasanya perhatian dan belas kasihan yang diberikan kepada orang-orang ini adalah bagian daripada kehidupan orang Kristen yang tidak boleh tidak ada. 关心别人，以神的爱去帮助别人，这是我们信仰的本质。 Mempeduli terhadap orang lain dan juga membantu orang lain itu adalah perilaku orang Kristen dari iman yang hakiki. 约翰卫斯理说什么呢？他强调，真正的基督教信仰不仅仅是头脑上的同意，或者是情感上的体验而已，乃是要通过爱心的行为表现出来。 Dan John Wesley menegaskan bahwasannya iman orang Kristen yang sesungguhnya itu bukan hanya melalui saja persetujuan secara rasional atau pengalaman secara emosional, tetapi harus dinyatakan melalui perilaku yang penuh dengan kasih. 当我们把信仰实践出来的时候， Ketika kita mengaplikasikan iman kita, 当我们以神的爱去关心和满足有需要的人的时候， ketika kita dengan kasih Allah peduli terhadap orang dan orang yang membutuhkan, 这是约翰所说的所谓的有果的信仰。 inilah yang disebut dengan oleh John Wesley yaitu iman yang berbuah. 我们的信仰生出了果子。 Iman kerohanian kita telah berbuah. 弟兄姐妹， Saudara-saudari, 这个约翰卫斯理，他的信仰不只是纸上谈兵的信仰。 iman kerohanian ini daripada John Wesley bukan saja hanya sebagai teoritis saja. 不只是一种理性或者是一种理论， Bukan hanya satu dalih atau satu rasional saja. 他更是把信仰实践在他的日常生活里面。 Dia bahkan telah mengaplikasikan imannya di dalam kehidupannya sehari-hari. 他在他的时代以神的爱去关心和满足社会当中的需要。
pada zaman kehidupannya, dia dengan kasih Allah peduli terhadap orang dan juga membantu orang yang membutuhkan bantuan. 那么，约翰卫斯理在他的时代做了什么呢？ Apa yang telah dilakukan John Wesley pada zamannya? 我们可以看， Kita bisa melihat 约翰卫斯理在他的时代，他很关心贫困者以及社会弱势群体。 pada zaman John Wesley dia sangat peduli terhadap orang yang miskin dan juga kelompok orang yang lemah. 在他的布道当中，他常常鼓励人奉献， Di dalam khotbahnya dia sering mendorong orang untuk memberikan persembahan. 鼓励信徒奉献他们的食物，奉献他们的衣物，能够去满足那些有需要的人。 Dan dia juga mendorong para umatnya untuk memberikan persembahan berupa menyumbangkan baju dan atau uang untuk memberi kepada orang yang membutuhkan. 他也建立了救助基金， Dan dia juga telah membentuk satu dana darurat. 他建立 dana 了 bantuan. 这个社会福利的机构。 Dan dia juga telah mendirikan lembaga kesejahteraan sosial. 比如说，他开了很多孤儿院， Misalnya dia telah membangun banyak sekali panti asuhan. 他也建设了医院和诊所。 Dan dia juga telah mendirikan rumah sakit dan klinik. 为什么呢？ Mengapa? 因为在他的时代，英国正在工业化， Karena pada zaman dia negara Inggris itu sedang termasuk dalam negara industri 产生很多卫生还有健康的问题。 dan telah menimbulkan banyak sekali masalah kesehatan. 有许多贫穷的人一旦被病毒感染，他们都不能够去看医生不能够得医治。 Banyak sekali orang yang miskin setelah tertular penyakit mereka tidak mampu untuk berobat. 当时很流行的这个感染病包括霍乱、结核病，还有斑疹伤寒、天花等等。 Pada saat itu banyak sekali terjadi penyakit menular seperti kolera, TBC, tifus, cacar dan lain-lainnya. 所以他就想办法如何去关心被传染的这些贫穷的人。 Sehingga dia berusaha untuk memperhatikan orang yang telah tertular penyakit ini dan orang yang tidak mampu ini. 约翰卫斯理也观察到当时的社会对劳工很不公平。 Dan dia juga memperhatikan pada zaman itu masyarakat sangat tidak adil terhadap kaum buruh. 所以在他的讲道的时候呢，他常常提到应该给劳工合理的薪资。 Sehingga dalam khotbahnya setiap kali dia menyerukan bahasanya harus memberikan upah yang wajar atau yang adil kepada para buruh. 他非常支持建立工人协会， Dia sangat mendukung untuk mendirikan asosiasi pekerja. 他就是为那些劳工没有教育的人、没有知识的人来帮助他们、关怀他们，使他们可以得到他们应得的利益。 Dan dia juga membantu para buruh itu untuk mendapatkan keuntungan yang seharusnya mereka dapatkan seperti pendidikan dan juga keuntungan yang lainnya. 之外，约翰卫斯理也非常看重教育。 Dan selain itu John Wesley sangat mementingkan pendidikan. 以前的教育都是有钱人在享受的， Dulunya orang yang berpendidikan itu hanya dinikmati oleh orang yang berada saja. 所以约翰卫斯理他也在贫穷的地方建设学校， Sehingga John Wesley juga mendirikan sekolah di daerah orang miskin. 提高社会教育的水平。 Dan untuk meningkatkan taraf pendidikan dari masyarakat tersebut. 弟兄姐妹，如果我们有注意到，我们卫理教会不管在哪个地方都会开学校。 Dan saudara-saudari, jikalau Anda bisa memperhatikan, di setiap pelosok manapun pasti ada sekolah metodis. 这是我们传承了约翰卫斯理的精神，看重教育。 Dan ini kita telah mewariskan semangat daripada John Wesley memperhatikan pendidikan. 我们在很多小地方都有卫理学校。 Di dalam daerah terpencil pun kita mempunyai sekolah metodis. 那在小地方的学校的那个学费是很低的， Dan daerah terpencil ini sekolah metodis, uang sekolah mereka adalah sangat murah. 就是要帮助平民的孩子可以受教育。 Yaitu untuk membantu orang-orang miskin mereka bisa mendapatkan pendidikan. 我们都做到很好，
Kita telah melakukannya dengan sangat baik. 但是这样的事工不可能赚钱， Tetapi pelayanan demikian itu tidak mungkin mendapatkan keuntungan. 需要教会弟兄姐妹不断的奉献支持才能够做到。 Harus ada dukungan dari saudara-saudari untuk memberikan persembahan baru bisa dilakukan. 但是，特别是在这个时代，我们学校要继续生存，不能够继续停留在这种偏移或者是低的学费的条件之下。 Tetapi pada zaman sekarang ini sekolah kita harus tetap eksis, tidak bisa berhenti pada kondisi yang menurun. 在我们周围有很多的学校，我面对很大的竞争。 Dalam sekolah yang kita kelola, kita menghadapi banyak sekali kompetisi. 学费低， Uang sekolah yang murah, 师资肯定也会差。 maka kualitasnya itu pasti akan menurun. 因为好的老师，他们肯定会跑去有更好的条件的学校教书。 Karena guru yang baik, mereka pasti akan pergi ke sekolah yang mempunyai persyaratan yang lebih bagus. 我们不能够单单去满足那些比较贫穷人的孩子， Kita tidak hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan anak-anak orang miskin 我 saja. 们也有需要去满足经济条件比较好的家庭的孩子。 Kita juga harus memenuhi anak-anak dari kebutuhan anak-anak dari golongan atas. 所以我们的卫理学校不是每间的学费都是低的， Sehingga sekolah metodis kita tidak semuanya adalah uang sekolahnya rendah. 举个例子，就在棉兰2校3校， Contoh saja adalah sekolah metodis 2 dan 3, 属于不低，学费不低。 termasuk uang sekolah yang tidak rendah. 但是我们有需要，有更好的学校，更有素质的学校，才能够供应或者是满足现代社会家庭的需要。 Tetapi kita harus mempunyai sekolah yang berkualitas lebih baik untuk memenuhi kondisi pada masyarakat sekarang ini. 所以我的意思是说，我们不要把我们的眼睛放在我们看得见的，好像2校3校的学费很贵。 Maksud saya adalah kita jangan hanya berfokus pada uang sekolah metodis 2 yang 3 yang begitu mahal. 如果学费不贵，弟兄姐妹，你们要奉献支持学校的生存。 Jikalau uang sekolah itu tidak mahal, maka saudara-saudari harus memberikan persembahan untuk mendukung. 因为学校被建设起来的目的，就是要成为广传福音的工具。 Karena sekolah itu didirikan adalah sebagai alat untuk mengabarkan Injil. 很多的学校都是从教会开始的。 Banyak sekali sekolah itu bermula dari gereja. 那我们也要把我们的眼睛放远一点，看那些小地方，卫理学校学费很低。 Dan kita juga harus melayangkan pandangan kita ke lebih jauh di mana sekolah-sekolah metodis di daerah terpencil uang sekolahnya begitu murah. 所以有便宜的学校，有比较贵的学校。 Sehingga ada sekolah yang uang sekolahnya murah dan juga ada yang lebih tinggi. 目的只有一个， Tujuannya hanya satu, 关心满足不同层次的社会家庭的需要。 tujuannya hanya satu, yaitu peduli dan memenuhi semua kebutuhan dari berbagai aspek. 贵的学校有人要， Sekolah yang lebih tinggi uang sekolahnya juga ada orang yang mau. 便宜的学校也是有人需要。 Uang sekolah yang lebih murah juga sekolahnya ada orang yang mau. 我们就是透过这样的学校去接触更多的人。 Melalui sekolah-sekolah ini kita bisa mendekatkan lebih banyak orang. 阿门。 Amin. 这就是我们教会看重教育，就好像约翰卫斯理看重教育一样。 Ini adalah gereja kita memperhatikan pendidikan sama seperti John Wesley memperhatikan pendidikan. 弟兄姐妹，约翰卫斯理已经在他的时代去关心、去服务他的社会。 Saudara-saudari, John Wesley pada zamannya dia telah melakukan untuk peduli dan memperhatikan masyarakatnya. 我们呢？ Bagaimana dengan kita? 因此呢，接下去我会谈谈我们教会还有我们个人如何去关心我们周围的环境。 Selanjutnya mari kita bicarakan bagaimana gereja dan hidup kita secara individu untuk memperhatikan orang-orang yang 感 membutuhkan. 谢主，我们的教会有这个慈善组。 Puji Tuhan di gereja kita mempunyai komisi sosial. 教会的慈善组是代表教会去关心有需要的人。
Komisi sosial itu adalah mewakili gereja untuk memperhatikan orang yang membutuhkan bantuan. 我们也非常的感谢弟兄姐妹的参与和支持。 Kami juga sangat berterima kasih atas partisipasi saudara-saudari dan dukungan saudara. 我们慈善组所能够做的是非常有限的， Yang bisa dilakukan oleh komisi sosial itu sangat terbatas. 但是在神的帮助和带领之下，我们也是尽量的做。 Tetapi di dalam bantuan dan pimpinan Tuhan kita telah berusaha untuk melakukan. 我们慈善组也非常看重教育， Dan komisi sosial juga sangat mementingkan pendidikan. 目前我们还支持30位的孩子， Pada saat ini kita sedang memberikan bantuan kepada 30 orang anak sekolah. 其中有17位是孤儿院的孩子， Ada 17 orang anak yang datang dari panti asuhan. 有3位是Negara教会的孩子， Ada 3 orang anak yaitu dari jemaat negara. 有2位是我们教会司机的孩子， Ada 2 orang anak adalah anak supir dari gereja kita. 还有5位是丹中巴莱学校的贫穷的孩子， Dan ada 5 orang adalah anak dari Tanjung Balai 等等。 dan lain-lainnya. 我们尽力去支持这些孩子的需要。 Kita berusaha untuk mendukung kebutuhan anak-anak ini. 我们也观察到有些人比较困难，他们不能够租房子，我们慈善组也尽力怎么样去帮助他们租房子。 Dan kita juga mengetahui ada sebagian orang yang tidak mampu untuk menyewa rumah dan dari komisi sosial telah membantu mereka untuk menyewa rumah. 我们也关心到，观察到有些牧师传道人他们退休了， Dan kita juga memperhatikan ada sebagian hamba Tuhan yang telah pensiun, 没有收入了， tidak ada income, 老了， telah tua, 身体又病了， dan juga tidak sehat, 没有人关心。 tidak orang yang memperhatikan. 我们慈善组也尽力来支持他们，给他们一点的津贴。 Dan komisi sosial juga berusaha untuk mendukung mereka memberikan tunjangan. 虽然数目不是很大， Walaupun angka jumlahnya tidak begitu besar, 但是我相信对他们来说，这是一种鼓励，一种安慰。 tetapi bagi mereka itu adalah satu penghiburan dan satu dukungan. 从年轻到年老服侍神，神没有离弃他们。 Dari muda sampai tua mereka melayani Tuhan dan Tuhan tidak pernah 神 meninggalkan 透 mereka. 过我们的教会关心支持他的仆人。 Tuhan melalui gereja untuk memperhatikan dan mendukung mereka. 阿门。 Amin. 我们慈善组，神给我们机会，还有做许多其他的服饰。 Di dalam komisi sosial kita, Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk melakukan banyak sekali kegiatan. 等下在会务报告的时候，我们会看视频。 Nanti sewaktu warta berita kita akan melihat videonya. 各位弟兄姐妹， Saudara-saudari yang kekasih, 我们必须承认，教会的慈善组所能做的非常非常的有限。 kita harus jujur bahwasanya di dalam komisi misi yang bisa dilakukan oleh komisi misi itu komisi sosial itu sangat terbatas. 有时候我们因着种种的原因和考量，不能够去满足每个人的需求和期待。 Kadang-kadang ada beberapa unsur dan juga beberapa pertimbangan kita tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dan pengharapan setiap orang. 所以我们非常的鼓励每一位弟兄姐妹，在你们生活里面，如果有人需要关怀、需要帮助的时候，你们可以主动去关心、帮助他们。 Dan kami sangat mendorong saudara-saudari dalam kehidupan Anda, jikalau Anda mengetahui ada orang yang membutuhkan bantuan, Anda boleh berinisiatif untuk membantu mereka. 或者最低限度，如果你们不知道怎么去帮、怎么去关怀，你们可以告诉我们教会的慈善组。 Atau setidaknya jikalau Anda tidak tahu bagaimana untuk membantu atau memperhatikan, Anda boleh memberitahukan kepada kita komisi sosial. 让我们可以一起去关心他们，去探访他们，去帮助他们。 Agar kita bisa sama-sama untuk mempeduli terhadap mereka dan juga untuk membantu mereka. 我相信这些年来，慈善组一直都在关心和帮助有需要的人。 Dan saya percaya selama ini komisi sosial juga telah membantu orang yang membutuhkan. 虽然我们所做的不完全，
Walaupun apa yang kita lakukan itu tidak sempurna, 但是我们已经尽力而为了。 tetapi kita telah berusaha sekuat tenaga. 求神帮助我们， Kiranya Tuhan membantu kita. 让我们能够在我们的环境当中看到人的需要，在乎人的需要，满足人的需要。 Agar kita bisa melihat di sekeliling kita, kita bisa mempeduli terhadap orang lain dan juga bisa memenuhi kebutuhan orang lain. 有些人生活面对困难，但是怕羞，不敢说出口。 Ada sebagian orang kehidupannya sangat sulit, tetapi karena malu mereka tidak berani mengutarakannya. 当我们察觉到的时候，如果我们没有采取主动的行为去关心他们， Ketika kita telah mengetahui, tetapi kita tidak mengambil inisiatif untuk mempeduli terhadap mereka, 那么他们会很可怜。 maka mereka akan sangat kasihan. 看下一张的照片这一张照片是上个礼拜拍的。 Foto ini diambil minggu lalu. 上个礼拜星期三早上7点左右， Minggu lalu sewaktu pagi jam 7, sekitar jam 7, 我从卫理大厦第2楼的厕所走出来， saya keluar dari toilet lantai 2, 然后我走过通往第3楼的楼梯，我走 kemudian 过了。 saya melewati tangga yang menuju ke lantai 3, 但是我看到又好像听到这个教会的园丁跟2个这个清洁工在说话。 dan saya mendengar tukang kebun ini dia sedang berbicara dengan orang pembersih-bersih gereja. 好像是很严重的事情， Kelihatannya adalah hal yang sangat serius. 然后我就走过去问他们发生什么事。 Kemudian saya ke sana dan bertanya apa yang terjadi. 那个园丁他说他的手腕已经痛了2个礼拜， Dan 有点肿， dan 很辛苦。 tukang kebun ini mengatakan pergelangan tangannya telah sakit 2 minggu dan bengkak. 他说已经按摩了，但是还是不好。 Dia mengatakan telah diurut tetapi belum sembuh. 他不知道发生什么事情。 Dia tidak tahu apa yang terjadi. 我问他有去看医生吗？ Saya bertanya apakah ada ke dokter? 没有。 Dia mengatakan tidak. 为什么没有去？ Mengapa tidak ke dokter? 没有钱。 Tidak ada uang. 我了解情况之后，我就安排时间带他去看医生。 Setelah saya mengetahui kondisinya, maka saya mengatur waktu untuk membawa dia ke dokter. 那医生一看就知道他的手是什么问题。 Begitu dokter melihat, langsung mengetahui apa masalah pergelangan tangannya. 原来他的肌腱发炎了。 Ternyata tendon pergelangan tangannya telah radang, infeksi. 然后医生就给他打一针， Kemudian dia disuntik. 打了之后 Setelah disuntik, 很奇怪的哦，在那边我问他怎么样，很舒服啊，他说很舒服。 sangat aneh, begitu disuntik dia merasa sangat nyaman. 我告诉医生，这位病人是教会的园丁， Saya memberitahukan kepada dokter bahwasanya pasien ini adalah tukang kebun dari gereja. 他的主要工作就是浇水，然后拔草。 Pekerjaan utamanya adalah menyiram bunga dan juga mencabut rumput. 那医生就知道他的问题根源在哪里。 Nah, maka dokter mengetahui di mana letak akar permasalahannya. 他说：“你拔草的时候呢，如果有些草比较难拔的，不要单单用你的手指还有拇指去拔它。 Dia mengatakan ketika Anda mencabut rumput, jikalau ada rumput yang sulit dicabut, jangan Anda menggunakan jari jempol dan telunjuk Anda untuk mencabutnya. 因为你太用力，用这2只手指的力去拔的时候呢，你的肌腱容易受伤发炎。 Karena jikalau itu terlalu sulit dicabut, maka Anda menggunakan kedua jari ini, maka tangan Anda bisa radang. 所以弟兄姐妹，你们也要小心啊，不要太勉强了嘛， Sehingga saudara-saudari Anda juga harus berhati-hati, jangan terlalu memaksa, 会受伤的。 bisa luka. 所以问了之后呢，医生说了之后，我就付钱。 Setelah konsultasi maka saya membayar. 医生说给你免费的。 Dokter mengatakan gratis. 感谢主，遇到好医生。 Puji Tuhan, dapat dokter yang baik. 没有人拍手啊。 Tidak. 遇到好的医生，你们就拍手一下。 Bertemu dengan dokter yang baik harus tepuk tangan. 希望在我们当中也有很多好医生。
Semoga di antara kita ada juga banyak dokter yang 知 baik. 道吗？教园丁肯定是没钱，又是牧师带来的，免费的，免费的。 Karena dia mengetahui bahasanya ke tukang kebun ini tidak ada uang dan dibawa oleh hamba Tuhan. 再下一个 slide 啊， Slide berikutnya. 大概2个礼拜前， 2 minggu yang lalu, 在我邻居对面啊，刚好有丧事， di seberang tetangga saya ada acara pemakaman, 卢嘎呀。 ada duka. 那一天我从教会要回到家去吃午餐， Pada hari itu saya dari gereja mau pulang ke rumah untuk makan siang. 哇，人很多，能过，我的车就停在比较远的地方，走路回家。 Banyak sekali kerumunan orang banyak dan itu mobil tidak bisa lewat sehingga mobil saya diparkir di tempat agak jauh dan saya harus berjalan pulang. 我就走，然后走到我的房子里。 Dan begitu saya jalan sampai ke depan rumah saya, 但是走进房子的时候，我的心里觉得有一种感动啊， tetapi begitu saya sampai di dalam rumah, hati saya ada satu gerakan. 因为我看整个场面很不理想。 Karena saya melihat kondisi itu tidak begitu ideal. 那个丧事就刚好在我们这个住宅区的对面。 Dan acara duka itu ada di seberang perumahan kita. 人这么多，一直排在路中间，坐到这么远， Dan orang itu begitu banyak dan kursi-kursi itu sampai diletakkan di tengah jalan dan mereka tuh begitu jauh. 所以我再走出来， Kemudian saya keluar lagi, 打开篱笆大门。 saya membuka pintu pagar saya. 你们坐这么远的可以搬过来啦，比较近。 Anda yang duduk di sebelah sana boleh pindah ke sini biar lebih dekat. 哇，他们都很开心。 Mereka sangat gembira. 谢谢你，谢谢你，谢谢你。 Terima kasih, terima 我 kasih. 也是很开心， Dan saya juga sangat 因为 gembira 我做了一件在乎邻居的事情。 karena saya telah melakukan satu perkara yang peduli terhadap tetangga. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang kekasih, 我所说的，我所做的，只不过是区区小事，举手之劳而已。 yang saya katakan itu adalah hanya segelintir perkara kecil yang saya kerjakan saja. 但是这2个例子是属于在乎别人的例子。 Tetapi kedua contoh ini adalah contoh peduli terhadap sesama. 我提出这2个例子，并不是要炫耀我自己做了什么好事，不是这 Saya 个。 mengemukakan kedua contoh ini bukan untuk memamerkan bagaimana saya telah melakukan pekerjaan yang baik. 我要告诉大家的就是说，要在乎别人，不一定要出钱的。 Yang saya maksudkan adalah peduli terhadap sesama itu tidak harus mengeluarkan uang. 我这2个例子都没有出到钱， Kedua contoh ini saya tidak mengeluarkan 1 sen pun. 我只是使用我的时间、 Saya 我的 hanya- 精神、我的体力，就可以使别人高兴快乐。 Saya hanya menggunakan waktu saya, semangat saya, dan juga kekuatan saya sehingga bisa membuat orang sukacita. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudara yang 我相 kekasih, 信只要我们在乎别人， saya percaya asalkan kita peduli terhadap sesama, 我们就能够成为别人的祝福。 maka kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. 在乎别人是一个蒙恩得救的人的生命自然流露出来的。 Peduli terhadap sesama itu adalah salah satu ciri khas dari orang yang mengalir secara otomatis dari seorang yang telah diselamatkan oleh kasih 是 karunia. 一人生命的特征， Itu adalah ciri khas daripada orang yang benar. 虽然不完美， Walaupun tidak sempurna, 虽然不是每一次都做到， walaupun tidak bisa dilakukan setiap kali, 但是在10次的机会里面，我们可能做了5次。 tetapi dalam kesempatan 10 kali mungkin kita telah melakukan 1 kali. 我们良心发现，以神的爱去在乎、去关心、去帮助有需要的人。 Hati nurani kita bisa bergerak dan kita bisa mengasihi orang dengan kasih Tuhan dan membantu orang yang membutuhkan bantuan. 约翰一书4章12节记载：从来没有人见过神，我们若彼此相爱，神就住在我们里面，爱他的心在我们里面得以完全了。 1 Yohanes pasal 4 ayat 12 dikatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. 所以我们不需要太累去告诉别人有关神爱你。
Sehingga kita gak usah terlalu lelah untuk mengatakan kepada orang lain bahwa Tuhan mengasihi Anda. 因为如果我们说了100次上帝爱你，但是我们的行为表现却不爱他们，他说你是废话。 Karena jikalau kita telah mengatakan 100 kali bahwasanya Tuhan mengasihi Anda, tetapi kita tidak melakukan secara konkret, perlakuan konkret itu adalah omong kosong. 人看到我们的好行为，就将荣耀归给我们在天上的父。 Begitu orang bisa melihat perilaku kita yang baik, itu akan memuliakan Allah Bapa kita di surga. 上个礼拜我陪着一个讲员 Minggu 去布道， lalu saya menemani seorang pendeta untuk KKR. 这位讲员呢给我一个很深的印象。 Dan pengkhotbah ini memberikan kepada saya satu kesan yang begitu mendalam. 早上司机在我们到目的地的时候呢，他都会给司机小费。 Paginya begitu supir mengantar kita ke tempat tujuan, maka dia akan memberikan tips kepada supir. 那给你一点小费去喝咖啡， Saya memberikan tips ini, Anda pergi minum kopi. 哇，司机很开心。 Supir itu begitu gembira. 布道会好了， Setelah siap KKR, 我们要去吃午餐了。 kita mau makan siang. 喂，他再给司机小费， Dan 给你吃午餐， dia memberikan tips lagi kepada supir untuk makan siang. 哇，极开心啊！ Dan supir itu sangat gembira. 还有啊， Dan ada lagi, 最后一天 hari terakhir, 他要回家的时候， sewaktu dia mau pulang, 从教会停车场出来， dan dia keluar dari lapangan parkir gereja, 到保安那边， sampai ke tempat security, 他说等一等，等一等，等一等， dia mengatakan, tunggu sebentar. 给小费给保安。 Dia memberikan tips kepada para security. 弟兄姐妹， Saudara-saudari, 这些小动作是很重要的。 perilaku kecil ini begitu penting. 谁在乎保安啊？ Siapa yang peduli terhadap para 谁 security? 在乎司机啊？ Siapa yang peduli terhadap para supir? 他这样做的时候，他们肯定感到非常的欣慰，得到鼓励。 Begitu dia melakukan ini, pasti mereka akan merasakan mendapatkan dukungan dan merasa sangat aman. 所以，亲爱的弟兄姐妹， Sehingga saudara-saudari yang kekasih, 如果我们每个人能够去敏锐、去在乎我们周围的人， jikalau setiap kita bisa dengan lebih jelas, lebih jeli melihat dan peduli terhadap orang di sekeliling kita, 我们就能够给别人带来一点点的温馨， maka kita akan memberikan sedikit kehangatan kepada setiap orang. 我们就会给别人减少一点点的痛苦， Kita akan mengurangi penderitaan orang, setiap orang sedikit. 我们就能够给别人增添一点点的快乐。 Maka kita akan menambahkan sedikit kebahagiaan bagi orang lain. 阿门。 Amin. 其实在乎别人收益的不只是别人，我们自己也会收益的。 Sebenarnya peduli terhadap orang lain yang menerima keuntungan itu bukan hanya orang lain, kita juga demikian. 有一个司机从一辆豪华的车下来， Ada seorang supir yang keluar dari mobil yang mewah, 然后他跑去叫那个看守坟墓的工人， kemudian dia berlari bergegas menemui orang yang menjaga kuburan. 你快点，快点，快点去见我的老板娘。 Anda cepat-cepat datang untuk bertemu dengan majikan saya. 我的老板娘没有力气，你快点去看她。 Majikan saya udah sangat susah, Anda cepat pergi melihat dia. 然后他跑过去的时候，老板娘就开了他车的那个窗口。 Begitu dia sampai ke tempat mobil ini, maka wanita tua ini membuka pintu jendela. 他说：“我今天来是特别要谢谢你。 Dia mengatakan, hari ini saya datang adalah untuk berterima kasih padamu. 每个月交给你钱，叫你买花放在我儿子坟墓的就是我。 Setiap bulan yang mengirimkan uang untuk Anda membeli, agar Anda bisa membeli bunga dan ditaruh di makam anak saya itu adalah 啊， saya. 谢谢你。 Terima kasih 但是 padamu. 那个看守坟墓的工人说什么？婆婆，对不起，对不起。 Tetapi yang penjaga kuburan ini apa yang dikatakannya? Ibu, maaf. 我每个月的确有收到你给我的钱去买花。
memang setiap bulan saya ada menerima uang Anda untuk membeli bunga. 但是我没有把所买的花放在你儿子的坟墓那边。 Tetapi saya tidak meletakkan bunga ini di makam anak Anda. 哇，这位老板娘很惊讶，你为什么这样做啊？ Dan wanita tua ini begitu kaget, mengapa Anda lakukan demikian? 他说什么？ Apa yang dia katakan? 老板娘，对不起，我认为 Dia mengatakan, Ibu sangat maaf, saya merasa 已经死了的人感受不到你的花。 orang yang telah meninggal tidak bisa merasakan keindahan bunga. 我每次拿你的钱买花的时候，我是送给在医院的病人。 Setiap kali saya mengambil uang Anda dan membeli bunga, bunga itu saya berikan kepada pasien yang ada di 我 rumah 送去 sakit. 老人院给那些孤单的老人。 Saya memberikan bunga ini ke panti jompo kepada orang tua yang kesepian. 哇，老板娘她听了之后，虽然她很生气，但是也不知道要说什么。 Wanita tua ini setelah mendengarnya, walaupun dia sangat marah, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. 回家。 Dia pulang. 3个月之后， 3 bulan kemudian, 他再来到这个坟墓， dia 找那个工 datang 人。 lagi ke kuburan ini untuk mencari penjaganya. 谢谢你。 Terima kasih padamu. 3个月前，你劝勉你的话是对的。 3 bulan yang lalu nasihat yang Anda katakan itu adalah yang benar. 只有活着的人才能够感受到关怀， Hanya orang yang hidup bisa merasakan perhatian. 只有活着的人才能够观赏美丽的花朵。 Hanya orang yang hidup saja yang bisa menikmati keindahan bunga. 所以3个月之前，我回家之后，我就开始亲手买花送给病人。 Sehingga 3 bulan yang lalu setelah saya pulang, saya dengan sendirinya membeli bunga kepada para orang sakit. 我发现那个病人很开心啊， Dan saya merasakan bahasanya orang-orang yang sakit itu begitu gembira. 我也很快乐。 Dan saya juga sangat gembira. 我在买花送去老人院， Dan saya beli bunga lagi ke rumah panti jompo. 一样的， Sama. 他开心我快乐， Dia gembira dan saya sukacita. 很奇妙的。 Sangat aneh. 我死不成啊！ Saya tidak jadi mati. 那个时候医生说我要死了， Pada saat itu dokter telah memvonis saya udah hampir 但 mati. 是现在我的病没有了。 Tetapi sekarang penyakit saya telah hilang. 我相信喜乐的心就是良药。 Karena saya percaya hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. 原来过去他只在乎自己， Ternyata dulunya dia hanya memperhatikan diri sendiri. 他很伤心，儿子死了， Dia sangat sedih karena anaknya telah meninggal. 他一直活在他的问题里面、悲伤里面，所以很多病出现。 Dia hanya hidup di dalam penderitaannya sehingga banyak sekali penyakit yang timbul. 现在他把他的焦点转移到别人， Sekarang dia meletakkan fokusnya pada orang lain. 开始去在乎、去关心有需要的人。 Dia mulai memperhatikan dan peduli terhadap orang yang membutuhkan. 看到别人高兴，他自己喜乐， Begitu dia melihat orang gembira, maka dia juga sukacita. 他的病渐渐消失了。 Maka penyakitnya perlahan-lahan telah hilang. 所以在乎别人，给自己很大的祝福。 Sehingga peduli terhadap sesama itu memberikan berkat yang sungguh besar bagi diri kita sendiri. 弟兄姐妹，或许你现在面对很大的问题， Saudara-saudari, mungkin pada saat ini Anda menghadapi masalah yang sangat besar. 可能你的身体状态也很严重， Mungkin kondisi kesehatan Anda sangat parah. 或许你每天所想的就是自己，在乎自己的病，在乎自己的问题。 Atau setiap hari yang Anda pikirkan itu adalah berfokus pada penderitaan Anda dan 越 pada 在乎 penyakit Anda. 越想越沉重， Semakin Anda peduli, semakin dipikirkan, semakin parah. 你的情况没有变好，反而越来越糟。 Kondisi 越恶劣。 Anda tidak menjadi lebih baik, malahan menjadi lebih parah. 或许今天就是时候起来关心别人，在乎别人。 Atau saatnya pada saat sekarang Anda harus bangun untuk peduli terhadap sesama. 上帝会医治你。 Tuhan akan menyembuhkan. 当你在乎别人的时候， Ketika Anda peduli terhadap sesama, 你就是在乎神。 Anda peduli terhadap Tuhan. 当你在乎神的时候， Ketika
kita ada peduli terhadap Tuhan, 神肯定也在乎我们。阿门。 Tuhan tentu saja akan peduli terhadap kita. 透 Amin. 过今天所学习的， Melalui pembelajaran kita hari ini, 我还是要回到重点。 saya mau kembali lagi ke titik mula. 如果我们是义人， Jikalau kita adalah orang yang benar, 义人的生命特征就是流露出神的爱。 ciri khas hidup orang yang benar itu adalah mengalirkan kasih Tuhan. 弟兄姐妹， Saudara-saudara yang kekasih, 对不起，过时了，时间太长， maaf karena udah lewat waktu terlalu panjang. 所以我们低头祷告吧。 Mari kita berdoa. 你在乎你的家人吗？ Apakah Anda peduli terhadap anggota keluarga Anda? 你在乎你身边的每一个人吗？ Apakah Anda peduli terhadap orang di sekeliling Anda? 你是否愿意以神的爱去关心和帮助他们的需要？ Dengan kasih Allah untuk peduli dan memperhatikan, membantu kebutuhan mereka. 但愿神的爱在我们的生命中流露出来。 Kiranya kasih Tuhan mengalir di dalam kehidupan kita. 亲爱的父神，我们已经听了你的话， Tuhan Allah Bapa kami telah mendengarkan firman-Mu. 求你帮助我们 Bantulah kita 能够遵行， bisa menjalankan 奉耶稣名祷告， dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 谢谢上帝祝福。 Terima kasih Tuhan memberkati.